Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nasir Wahab, penyampai Komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita dan ini cerita komuniti anda. Dilahirkan dalam kalangan orang kelainan upaya, tidak membataskan Muhammad Faris Amshar Saimi untuk jalankan aktiviti harian. Sukan bola sepak misalnya adalah sukan kegemaran kanak-kanak berusia 7 tahun ini. Lebih membanggakan apabila dia juga tangkas dan hebat seperti rakan-rakan yang lain ketika berada di padang bola. Tanpa tulang paha, Muhammad Faris menggunakan kedua-dua tangan untuk menyokong kakinya ketika berjalan. Tetapi, ia sama sekali tidak bataskan aktiviti harian kanak-kanak istimewa ini. Tengok saja gayanya menyepak bola dan menahan bola tidak ubah seperti kanak-kanak normal yang lain. Kanak-kanak istimewa yang berasal dari kampung Huma, Tanjung Dawai, Merbuk, Kedah ini tidak mahu jadikan kekurangan diri sebagai kelemahan. Kak Uma suka buat apa? Buat main. Main. Ramai tak kawan? Ramai. Selalu main apa? Main handset. Handset. Main handset. Katanya Faris suka bola sepak Main dengan siapa? Jom. Jauh. Baru-baru ni sekolah syok tak? Siap. Kenapa seronok? Kawan ramai. Ikut kawan-kawan baik tak? Baik. Anak sulung dari dua beradik yang mesra disapa sebagai Faris gembira apabila memiliki ramai kawan yang sentiasa menyokongnya. Selain itu, bukan sahaja hebat di padang bola sepak, Faris juga mampu membuat tarian breakdance dan berenang. Benar jika lihat telatah Faris ini mampu buatkan semua orang mahu mendekatinya. Bagi ibunya, Mariam Hamdan, 32 tahun, tidak pernah merasa sedih dan terkilan dengan ketentuan Tuhan memberikan zuriat seperti Faris. Kanak-kanak istimewa itu adalah penguat kasih sayangnya bersama suami Saimi Saleh. Menceritakan lebih lanjut, doktor memaklumkan mengenai keadaan Faris ketika kandungannya berusia 7 bulan. Selepas dilahirkan, Faris pada mulanya mampu berdiri dan berjalan. Di usia semakin meningkat dan pertambahan berat badan, kedua-dua kaki Faris tidak mampu menampung hingga terpaksa berjalan dengan bantuan tangan. Sebagai ibu, ada sekelumit rasa bimbang dengan masa depan anak sulungnya itu. Kadang rasa sedih kot kan. Ingat masa depan macam mana lepas tu lama-lama kita boleh terima buat gini-gini kan. Dia nak pergi sekolah. Tengok kawan-kawan ramai. Hidup pun tengok sekolah pasti ni. Tengok kan ni hari-hari. Balik sekolah je nak pergi tajwid dah. Ada berehat. Faris juga akan dibekalkan 2 pasang kasut setiap kali keluar rumah termasuk ketika ke sekolah. Tiada yang diharapkan Mariam selain kehidupan dan aktiviti harian Faris dipermudahkan. Tinggal di kampung Pengkalan Gelap, Setiu, Terengganu yang dipenuhi pohon nipah dan kelam jadi lubuk kepada penduduk kampung meraih pendapatan. Kawasan pinggir pantai yang kaya dengan habitat lokan itu membolehkan mereka jalankan aktiviti mencari lokan setiap hari. Lokan-lokan itu kemudiannya dijual. Benar, sumber rezeki mereka adalah di sebalik lumpur hitam yang pekat. Aziz Ngah, anak jati kampung Pengkalan Gelap, ambil peluang cari lokan untuk dimakan sendiri atau dijual. Nelayan berusia 57 tahun ini juga ada kalanya beli lokan dari penduduk kampung dan kemudiannya dijual di gerai yang terletak kira-kira setengah kilometer dari rumahnya. Kita pergi di Pekalang lah. Jumpa dengan orang, cakap-cakap tentang harga balik. Bincang-bincang itulah. Dia setuju, okey lah. Dia bagi. Dia hantarlah. Urus niaga jual beli lokan setiap hari itu bukan hanya mengenai keuntungan. Sebaliknya, ia menjadi landasan eratkan hubungan dalam kalangan penduduk kampung. Lebih menggembirakan Aziz apabila aktiviti mencari lokan ini turut disertai golongan muda kampung tersebut. Tidak segan silu mahupun jijik bermain lumpur, semuanya dilakukan demi cari rezeki halal. Air pasang surut. Air surut dia turun. Masa pagi, turun pagi. Surut petang, dia surut petang. Tiap-tiap hari. Biasa petang 2 kali sehari ada. Dia berkata. Benda kapal ni ya, benda kapal.
Mereka tak ada kerja lain lah. Penduduk kampung juga didedahkan dengan pelbagai ilmu pengetahuan mengenai alam sekitar di kawasan berkenaan. Ia adalah antara usaha kerajaan dan pihak swasta bagi pulihara tanah bencah setiu yang merangkumi ekosistem sepanjang 14 km untuk generasi akan datang. Sungai dan pantai sering jadi mangsa pihak tak bertanggungjawab untuk buang berbagai sisa buangan. Tetapi kerja-kerja untuk bersihkannya pula tak ramai yang berminat untuk buat. Jadi, tiap kali nak bersihkan sungai atau pantai, mesti ada pihak yang menggerakkannya. Itulah yang dibuat Jabatan Parit dan Saliran Kelantan yang dapat kerjasama pelatih Pondok Manzilu Rahmah Bacok. Jabatan itu mahu terapkan sifat sayangkan sumber air melalui program Sayangi Pantai dan Sungai Kita. Program kali ini memilih Pantai Irama Bacok sebagai lokasi untuk bergotong royong. Selain pelatih Pondok Manzilu Rahmah, ia turut disertai penduduk setempat. Program Sayangi Pantai dan Sungai Kita ini merupakan program berterusan yang dijalankan JPS dengan kerjasama semua pihak yang berminat. Sebenarnya pada program pada kita pada hari ini adalah bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat setempat berkaitan pentingnya kita nak menjaga kebersihan pantai dan juga kebersihan sungai kita. Jadi bagaimana kita nak mengumpulkan supaya kita dapat memberi pendedahan yang begitu meluas kepada masyarakat kita. Jadi kita buat pelbagai aktiviti pada hari ini, terutamanya Ayam Sorok dan juga Dikir Barat, bagi menarik juga perhatian masyarakat setempat, jadi memudahkan kita untuk menyebarkan maklumat. Dan sebagaimana yang kita tahu, sekiranya sungai kita tercemar dengan sampah sarak ataupun pantai kita tercemar dengan sampah sarak, bermakna di sini kita akan kerugian dari segi alam sekitar kita dan juga tempat-tempat kita rekreasi, kemudahan-kemudahan kepada masyarakat kita lah. Setiap kali penganjuran program, JPS juga akan selitkan dengan pelbagai acara lain seperti pertandingan ayam sorak, ayam cantik serta cabutan bertuah. Ia bagi menarik penyertaan masyarakat sekaligus mampu mendidik mereka mencintai pantai dan sungai. Tahap kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga alam sekitar serta sumber air adalah kunci utama bagi memastikan kelangsungan hidup manusia. Sebagaimana aktiviti cuci sungai dan pantai yang lain, plastik seperti botol, pembungkus makanan dan minuman adalah sampah utama yang dipungut di Pantai Irama Bacok. Selain itu, tin aluminium, kertas dan sisa makanan turut dikumpul. Program Sayangi Pantai dan Cintai Sungai Kita yang diperkenalkan JPS merupakan kempen yang selari dengan tema Kelantanku Bersih dengan menerapkan nilai dan amalan kebersihan di kalangan rakyatnya. Program komuniti ini akan diteruskan lagi dalam skop yang lebih luas dan menyeluruh agar budaya menjaga kebersihan alam menjadi sebati dalam darah daging rakyat Kelantan. Bulan Ramadan adalah bulan keberkatan. Maka sebab itu, ramai yang ambil peluang untuk meningkatkan amal sepanjang Ramadan ini. Tidak terlepas ialah Kaki Tangan Malaysia Airport sendirian berhad tawau. Mereka mengedarkan 200 bungkusan juadah berbuka puasa kepada para pelanggannya. Juadah berbuka itu diedarkan kepada semua penumpang penerbangan Malaysia dan AirAsia sebagai persiapan untuk berbuka puasa dalam pesawat. Di Malaysia Airport Tawau ni kita ada satu AJK Surau yang diketuai oleh Inspektor Puan Rosina dan dibantu oleh AJK beliau. Semua staf terlibat dalam program kita hari ini, terdiri daripada yang pertama kita punya unit pengurusan sendiri terlibat, diikuti oleh Aviation Security, FSEC, Airport Fire Rescue Services pun terlibat, Engineering pun terlibat. Pokoknya semua unit-unit di Malaysia Airport terlibat. Bungkusan makanan itu diedarkan kepada semua pelanggan tanpa mengira agama. Kalau kita tengok tadi, bukan setakat penumpang-penumpang Muslim yang berkehendakkan kita punya juadah berbuka puasa, hatta pelancong-pelancong dari Eropah, dari China, pelancong dalaman yang bukan beragama Islam pun turut terkesan dengan aktiviti yang kita buat pada hari ini. Biarpun hanya pemberian kecil, namun bagi para penumpang,
ia memberikan makna yang begitu besar bagi mereka. Terima kasihlah karena kita dibagi kita untuk berbuka puasa hari ini. Puasa yang pertama di bulan Ramadan sini di Airport Tawau. Kita ini orang sempurna, itu saja. Tak pernah, baru pertama kali ini. Siapa yang membagi ini, kita doakanlah dapat rezeki yang halal, panjang umur. MASB Tawau turut mengadakan majlis khatam Al-Quran untuk 10 pelajar Madrasah Al-Hidayah dan majlis berbuka puasa bersama media. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya, Nasir Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat.